وإلى روح المرحوم الشيخ عبد الصمد الفنباني. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi terus memberikan peluang, ruang kepada kita, beri taufik dan hidayahnya kepada kita. Dapatlah kita sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dapatlah sama-sama kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat sama-sama kita terus duduk di dalam majlis ilmu. Ini semua adalah rahmat, pemberian taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, nikmat, taufik dan hidayah yang tersebut, mudah-mudahan berkekalan pada diri kita semua terus hinggalah sampai ke akhir kehidupan kita di dunia ini, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ini di akhir kehidupan kita husnul khatimah. Akhir kehidupan kita ini kehidupan yang diakhiri dengan akhir yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan pengakhiran yang baik, iaitu di akhir hayat kita, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan diri kita ini Allah Subhanahu wa taala redha. Allah Subhanahu wa taala terima kita. Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada kita yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai walaupun pada ketika ini mungkin kita ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada masa kini, tetapi jangan sampai tiba-tiba di akhir kehidupan kita, kita lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di akhir kehidupan kita, na'udzubillah min zalik, dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak redha kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita, yang mana dinamakan dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada golongan tersebut, dan mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni insya-Allah saya akan menyambung bicara kitab Sairus Salikin
Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mana pada yang lepas kita telah selesai muqaddimah muallif, iaitu muqaddimah daripada pengarang Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan insya-Allah malam ni kita akan masuk ke dalam muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab di muka surat 6. Muqaddimah kitab ni dia akan bicarakan tentang kelebihan ilmu, dan di dalamnya ada 4 bahagian. Sebelum kita masuk perbincangan kitab yang lebih besar, lebih tinggi, kita didahulukan dengan kepentingan ilmu, kelebihan ilmu, apa yang menyebabkan kita perlu untuk mendalami ilmu tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajar ilmu. Fasal yang pertama ni dia akan bicarakan tentang kelebihan ilmu, yang mana ilmu tersebut memberi manfaat kepada kita semua, dan juga kelebihan orang yang menuntut ilmu, dan juga kelebihan orang yang mengajar ilmu, iaitu menyampaikan ilmu tersebut. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Adapun kelebihan ilmu itu, maka iaitu beberapa dalil daripada ayat Al-Quran yang amat banyak, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang beriman akan Allah Ta'ala, dan mereka yang diberi ilmu itu akan beberapa darjat. Suratul Mujadalah ayat 11. Antara kelebihan ilmu yang pertamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengiktiraf orang yang berilmu, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan bahawa orang yang berilmu ini, orang yang beriman dan berilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat darjatnya pada beberapa darjat. Maknanya orang yang berilmu ini darjatnya lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding dengan orang yang tidak ada ilmu. Maknanya Allah sendiri yang iktiraf, Allah sendiri yang katakan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat darjat orang yang berilmu. Maknanya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maknanya orang berilmu ni darjatnya lebih berbanding dengan orang yang tidak berilmu. Ini Allah yang sebutkan, Allah sendiri yang iktiraf. Bukan kita suka-suka nak katakan yang bahawa orang yang berilmu ini lebih berbanding dengan orang lain, tetapi yang katakan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi kalau kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengaku mengikut Al-Quranul Karim, kita kena sahut apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ini, iaitu kita juga mengangkat, mengiktiraf kepada orang yang berilmu. Orang berilmu, orang berilmu ni kita sebutkan dia dengan para alim ulama, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kelebihan ilmu kepada mereka, yang mana darjat mereka lebih berbanding dengan orang yang tidak ada ilmu. Sebab itulah
kita ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh agama kita, supaya kita ini senantiasa meninggikan ataupun memuliakan orang yang berilmu, para alim ulama. Kita perlu untuk meninggikan mereka, iaitu dengan menghormati mereka. Menghormati mereka, senantiasa beradab dengan mereka. Sebab Allah SWT sendiri yang iktiraf mereka. Allah SWT sendiri yang mengangkat darjat mereka. Allah sendiri yang memuliakan mereka. Jadi siapa kita yang nak merendah-rendahkan para alim ulama, yang nak mengatakan bahawa alim ulama ni sama sahaja dengan kita yang kurang ilmu ini, itu tak sepatutnya keluar daripada hati dan mulut orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh samakan orang yang dikurniakan ilmu lebih dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan kita yang ilmunya sedikit. Sebab itu caranya dengan kita menghormati, senantiasa menghormati para alim ulama. Kita beradab dan berakhlak dengan para alim ulama. Sebab kita tengok pada zaman kini semakin jauh dan semakin hilangnya rasa hormat dan juga beradabnya masyarakat awam kepada para alim ulama. Ini realiti pada zaman kini. Mana kalau kita lihat contohnya di media sosial, bila para alim ulama mengeluarkan sesuatu ketetapan, sesuatu hukum ataupun sesuatu nasihat kepada masyarakat awam, yang kadang-kadang tidak menepati dengan kehendak dan pemahaman masyarakat awam tersebut, tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat awam, maka apa tindakan masyarakat awam? Mereka dengan tidak ada adab, tidak ada rasa hormat, mengherdi, mencaci, mengutuk kepada para alim ulama tersebut, yang menunjukkan tidak ada adabnya mereka kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala sendiri muliakan. Ini tak sepatutnya berlaku, dan ianya memang berlaku realiti pada masa kini. Hilangnya rasa hormat, hilangnya adab kepada para alim ulama. Sedangkan ulama ini Allah Subhanahu wa taala sendiri, Nabi Muhammad sendiri iktiraf, memuliakan para alim ulama. Jadi kita ni yang mengaku beriman kepada Allah, mengikut Rasulullah, kalau kita ini tidak ada rasa hormat kepada para alim ulama, tidak beradab dengan para alim ulama, maknanya pengakuan iman kita, pengakuan kita mengikut Nabi Muhammad SAW itu hanya sekadar pada mulut saja. Sekadar mulut sahaja, tetapi buktinya tidak ada. Yang mana buktinya yang sepatutnya kita lakukan, iaitu kita memuliakan para alim ulama, senantiasa beradab dengan para alim ulama. Kita boleh kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh para alim ulama. Kita tak sependapat dengan para alim ulama, walaupun kadang-kadang pendapat kita tersebut, pemahaman kita tersebut tidak betul dari segi ilmu, dari segi kehendak yang sepatutnya agama kita nakkan. Tetapi disebabkan kurangnya ilmu kita, kita tidak setuju dengan saranan para alim ulama.
Memang itu hak kita, kita tidak setuju. Tetapi apa tindakan kita kalau kita tak setuju dengan para alim ulama? Kalau kita tidak ada ilmu berkenaan dengan perkara tersebut, lebih baik kita senyap, kita diam. Walaupun kita rasa ni tak kena ni, apa yang kita faham tak sepatutnya macam tu. Itu sangkaan kita. Sedangkan kita ini orang yang dikenali sebagai orang yang kurang ilmu berbanding ulama yang menyampaikan ilmu tersebut. Jadi cara kita macam mana? Kita senyap. Kita senyap. Walaupun kita tak setuju dengan apa yang disarankan oleh para alim ulama tersebut. Jangan disebabkan kita ini tak setuju dengan ulama tersebut, kita nak mengherdik mereka, mencaci mereka, berkata yang kasar terhadap mereka. Itu bukan akhlak yang diajarkan oleh agama kita. Di antara para alim ulama, mereka pun berselisih pendapat. Tetapi bagaimana kita lihat akhlak mereka di antara mereka bila tak sependapat di dalam sesuatu hukum. Mereka tidak mengherdik, mencaci, mengeji, mengata yang di luar daripada ilmu tersebut. Tetapi kita ini yang ilmunya kurang, tetapi rasa hebat berbanding para alim ulama. Bila sesuatu perkara yang hukum ataupun sesuatu nasihat yang tidak sependapat, tidak disukai oleh diri kita, maka kita hilang rasa adab kita kepada para alim ulama. Kita suka hati nak untuk mengaji, menghardik mereka, sehingga kan ada yang mengata tentang peribadi ulama tersebut, dikaitkan dengan perkara yang tidak ada kaitan dengan sesuatu isu ataupun sesuatu nasihat dan juga hukum tersebut. Tak sepatutnya berlaku. Tetapi kalau kita lihat pada masa kini, realitinya macam tu. Semakin jauh, semakin hilangnya rasa hormat masyarakat awam kepada para alim ulama. Yang mana kita takut bila hilangnya rasa hormat masyarakat awam kepada para alim ulama ni, bila hilang rasa hormat dan mereka semakin lama semakin jauh dengan para alim ulama, orang yang berilmu ini. Bila semakin jauh dengan orang yang berilmu ini, maka semakin jauh masyarakat daripada panduan agama. Sebab panduan agama itu disampaikan melalui para alim ulama. Para alim ulama lah yang berperanan untuk memandu masyarakat awam kepada perjalanan hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh agama. Tetapi bila masyarakat awam ini semakin jauh daripada para alim ulama, maka dengan secara automatiknya mereka akan jauh daripada agama. Semakin lama semakin jauh kepada agama, hilang panduannya. Sebab itu kita kena senantiasa menghormati para alim ulama bersama dengan para alim ulama yang mana mereka ini orang-orang yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, telah dilebihkan darjat ulama itu atas darjat orang mukmin 700 darjat. Dan antara tiap-tiap satu daripada darjat itu sekira-kira perjalanan 500 tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan bahawa orang yang berilmu ini, orang mukmin, ulama
dan juga orang mukmin tersebut bezanya di antara orang yang berilmu iaitu ulama dengan orang yang beriman, orang mukmin tapi bukan ulama ini, beza darjatnya 700 darjat. 700 darjat. Dan di antara satu darjat ke satu darjat tersebut jarak perjalanannya 500 tahun. Maknanya bayangkan, orang yang berilmu ini berbanding dengan orang mukmin, darjatnya lebih 700 darjat. Dan di antara satu darjat dengan satu darjat tersebut jarak perjalanannya 500 tahun. Nak menunjukkan kepada kita bahawa betapa tingginya darjat orang yang berilmu berbanding dengan orang yang tidak ada ilmu. Sebab bila orang yang tidak ada ilmu ini, walaupun dia ada semangat di dalam agama, walaupun dia ada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekiranya dia tidak ada ilmu, kadang-kadang walaupun dia rajin beribadah, banyak ibadahnya, tetapi semua ibadah yang dilakukan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang walaupun kita lihat orang tersebut kurang ibadah, tidak banyak ibadahnya, tetapi dia berilmu, ilmunya banyak, Allah kurniakan ilmunya banyak, tetapi tak banyak dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pahala dan darjatnya di akhirat nanti jauh mengatasi orang yang masa hidupnya penuh dengan ibadah tetapi ilmunya kurang. Itu boleh terjadi. Itu boleh terjadi. Ada kalanya orang yang beribadah ini dengan tanpa ilmu ini rajin beribadah, masa hidupnya dipenuhi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya di akhirat tempatnya boleh jadi kita sangkakan dia masuk ke dalam syurga, tetapi tiba-tiba tempatnya di dalam neraka. Tempatnya di dalam neraka kerana dia beribadah tanpa ilmu. Dia melakukan ketaatan kepada Allah tanpa ilmu. Dia melalui kehidupan dia di dunia ini tanpa ilmu. Maknanya dia hanya sekadar ikut-ikut sahaja. Dia merasakan apa yang dilakukan tersebut betul. Dia merasakan apa yang dilakukan tersebut Allah Subhanahu wa taala terima. Tetapi disebabkan dia tidak ada ilmu, dia tak tahu yang apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan tersebut Allah Subhanahu wa taala tak terima pun langsung di akhirat. Dan akhirnya di akhirat tempat dia bukan di dalam syurga, tetapi di dalam neraka. Sebab itu pentingnya ilmu. Kadang-kadang kita lihat, sebab itu kita dianjurkan supaya senantiasa husnuzan, bersangka baik. Bersangka baik, kita kena senantiasa bersangka baik pada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali kita bersangka buruk. Sebab apa? Mata kita ni kadang-kadang kita lihat manusia ini nampak baik di sisi kita, sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala murka. Ada kalanya mata kita ini melihat seseorang tersebut kita tidak suka. Kita merasakan orang ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepadanya. Kita merasakan macam tu, mata kita melihat macam tu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan kita melihat seseorang tersebut kita terus menyangka buruk kepada orang tersebut. Kita kena senantiasa bersangka baik, husnuzan. Kita bersangka baik kepada semua orang.
Sebab dalam hati manusia ini tidak ada seseorang pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala manusia yang dapat mengetahui di dalam hati manusia. Yang dapat mengetahui di dalam hati manusia ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa niat dia, ikhlas ke tak ikhlas, ada riak ke tak ada takabur ke tak ada, di dalam hati dia ada sifat mahmudah ke tidak, di dalam hati dia mungkin ada sifat mazmumah. Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Kita manusia ini, kita tidak ada ilmu, tidak diberi pengetahuan untuk mengetahui setiap apa yang terdetik di dalam hati manusia yang lain. Sebab itu kita kena selalu bersangka baik. Sebab itu ada kalanya orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba di akhirat dia tidak selamat. Ada kalanya kita lihat orang tersebut nampak macam jauh daripada Allah, kurangnya ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba di akhirat nanti kita jumpa dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu redha ataupun murka Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Kita manusia, kita tidak boleh menentukan seseorang tersebut sama ada Allah Subhanahu Wa Taala redha ataupun Allah Subhanahu Wa Taala murka. Dan sesetengah daripadanya firman Allah Taala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya, kata olehmu wahai Muhammad, adakah bersamaan mereka yang mempunyai ilmu dan mereka yang tiada mempunyai ilmu? Yakni tiada bersamaan orang yang alim itu dengan orang jahil. Hanya saja ingat akan Allah Ta'ala itu oleh orang yang mempunyai akal. Surah Az-Zumar ayat 9. Orang yang berilmu ini tidak sama dengan orang yang tidak ada ilmu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran bahawa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak ada ilmu. Maknanya tak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setengah daripada firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Artinya hanya saja mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu iaitu daripada hamba-Nya yang ulama, yang berilmu. Suratul Fatir ayat 28. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan bahawasanya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hanyalah ulama, iaitu orang yang berilmu. Maknanya Allah mengatakan bahawa orang yang berilmu ini, ulama ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan perkara tersebut kerana orang yang berilmu ini, ilmu ini dia maknanya ilmu yang lengkap, ilmu yang lengkap, ilmu yang benar, ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu yang ditentukan oleh agama kita, yang ditentukan oleh agama kita, terutamanya ilmu yang asas, ilmu yang asas, iaitu ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu akhlak. Tiga ilmu ini adalah ilmu asas. Kalau tiga ilmu asas ini seseorang tersebut tidak mahir, tidak lengkap, maka dia tidak layak dipanggil orang yang berilmu, orang yang iaitu dinamakan dengan ulama. Ulama ni macam mana pun mesti dia mahir ilmu asas, ilmu akidah, ilmu syariat dan juga ilmu akhlak. Kadang-kadang kita lihat, kita nampak seorang tersebut hebat dari segi berkata-kata, hebat ceramahnya, hebat tazkirahnya, hebat penyampaiannya. Kita menyangka dia orang yang banyak ilmu, kita menyangka dia orang yang tinggi ilmunya, kita mengangkat dia, kita menggelarkan dia sebagai ulama.
Tetapi sedangkan orang tersebut kurang dari segi ilmu yang asas, ilmu yang wajib, yang sepatutnya dia kena ada, terutamanya ilmu akidah, syariat dan juga akhlak tersebut. Itu yang tak selayaknya dan tak sepatutnya kita gelarkan orang yang kurang dari segi ilmu asas, tetapi kita gelarkan mereka orang yang bertinggi ilmunya. Kita gelarkan dia sebagai ulama, sedangkan ilmu asas dia tidak mahir. Sebab bila orang yang mahir ilmu asas ni, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak ni, dengan secara sendirinya orang tersebut akan datangnya lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kekuatan dalam diri dia disebabkan adanya ilmu akidah, adanya ilmu syariat dan juga akhlak. Sebab kita tengok para alim ulama dahulu, yang mana mereka ini alim dengan ketiga-tiga ilmu ini, mahir dengan ketiga-tiga ilmu ini, ilmu asas ini, yang menyebabkan datangnya kekuatan kepada para alim ulama kita dahulu. Yang mana kalau kita lihat kehebatan para alim ulama dahulu dalam kehidupan mereka, kita lihat kekuatan di dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka. Contohnya dengan pengarang kitab ini, Syekh Abdul Samad ni, yang mana dia alim dari segi ilmu akidah, ilmu syariat dan juga ilmu akhlak, yang mana kita nampak kekuatan pada diri dia tersebut bukan sahaja kuat dari segi ibadah, tetapi kuat dari segi perjuangannya, keberaniannya, tingginya ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bukan sahaja dia ini berjuang untuk ilmu, tetapi dia berjuang untuk agamanya. Dia berjuang untuk agamanya, yang mana dia berjuang untuk melawan penjajah pada zaman hidupnya. Pada zaman hidupnya, bukan sekadar dia tinggi ilmu, dia belajar ilmu hanya sekadar dia mengajar sahaja, tetapi disebabkan ilmunya yang tinggi, mendatangkan kekuatan di dalam dirinya, ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan dia berani untuk berjuang mempertahankan agamanya sehingga dia syahid. Banyak para alim ulama dahulu, cuma sejarah kita ini kurang mendedahkan tentang para alim ulama yang berjuang mempertahankan agama, mempertahankan negara daripada dijajah oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana datang kekuatan tersebut? Daripada ilmu yang betul yang ada pada mereka. Ilmu yang betul, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak yang betul, yang kukuh di dalam diri mereka tersebut, mendatangkan kekuatan untuk dia mengamalkan agama yang benar, mengamalkan agama yang benar. Sebab kalau kita ini, ilmu yang ada pada diri kita ini tidak lengkap, tidak kukuh, tidak mantap, maka dengan sendirinya kekuatan dari segi akidah kita, kekuatan dari segi ketinggian, dari segi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan kurang. Sebab ilmu kita kurang, ilmu yang sepatutnya ada pada diri kita tersebut kurang. Sebab itulah penting untuk kita mantapkan, untuk kita lengkapkan ilmu yang sepatutnya kita dalami, kita pelajari, iaitu ilmu yang asas, yang paling penting, ilmu akidah, syariat dan juga akhlak. Sebab kita lihat pada masa kini ramai di kalangan kita yang kadang-kadang mementingkan ilmu yang tidak sepatutnya lebih dipentingkan berbanding ilmu yang perlu dipentingkan. Yang sepatutnya diutamakan, ilmunya diutamakan, tidak diutamakan. Ilmu yang sepatutnya tidak diutamakan, diutamakan. Jadi terbalik. Sebab itu masyarakat ni bila berlaku macam tu, walaupun dunia semakin maju,
teknologi semakin maju, manusia dilihat semakin cerdik dan pandai. Tapi dari segi pengamalan agama, dari segi pegangan agama, semakin lama semakin jauh, senang terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang tidak selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kurangnya ilmu asas, ilmu yang penting yang sepatutnya orang Islam itu ada. Lebih pentingkan ilmu-ilmu yang kurang penting berbanding dengan ilmu yang penting. Sebab itu kita kena pastikan apa yang lebih penting itu kita ambil berbanding dengan yang kurang penting. Aulawiyat, mana yang lebih utama itu kita utamakan berbanding yang perkara yang kurang utama. Kalau kita lihat, walaupun zaman kini zaman yang maju, ilmu berkembang pesat, tetapi manusia pengamalan agamanya semakin jauh, selalu terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang lari daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan orang-orang dahulu, walaupun tidak maju dari segi teknologi, tidak maju dari segi kehidupan dunia, tetapi orang dahulu ini dari segi pegangan agamanya sangat kuat, sangat kukuh, dan susah untuk dipengaruhi oleh fahaman-fahaman yang lari daripada fahaman yang sebenar, fahaman yang tepat di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka ini dari segi asasnya kukuh, ilmu yang asas mereka ini kukuh, dari segi akidah, dari segi syariat dan juga akhlak mereka kukuh. Sebab itu mereka walaupun tidak maju dari segi dunia, kita merasakan mereka ini kurang pengetahuan berbanding kita, tetapi mereka ini sangat kuat pegangan agamanya, sehingga kan mereka ini susah untuk dilarikan daripada fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang dahulu, dari kecil-kecil lagi mereka ini telah dididik dengan ilmu-ilmu yang asas, yang penting, yang mana ilmu tersebutlah akan memandu kehidupan mereka ini 20, 30, 40, 50 tahun akan datang. Sebab itu zaman sekarang ini kita kena lihat kembali tentang perjalanan ilmu yang kita pelajari, yang kita dalami, sama ada ilmu tersebut penting ataupun tidak, sama ada utama ataupun tidak. Jadi mudah-mudahan dengan kita mendalami ilmu yang penting, yang utama tersebut, kita kuatkan asas yang ada pada agama kita dengan ilmu-ilmu yang penting tersebut. Mudah-mudahan perjalanan kehidupan kita di dunia ini bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para alim ulama ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana diberikan ilmu yang betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dan lemah tersebut daripada diri saya. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memandu kehidupan kita ini dalam panduan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala ridha, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di akhirat nanti di kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina shaqiyya wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi